Kita pasal najis yang ada dekat jalan, banyaknya dimaafkan. Kerana najis itu dah tak ada rupa untuk najis. Kalau dia masih lagi ada rupa untuk najis, tak maaf. Lagi kencing kan, kencing anjing ke, lagi kencing babi ke, kencing apa. Jalan kencing, oh saya kencing, tak maaf. Ataupun tai, betul. Bukan dengan itu. Najis, tak maaf. Maaf pun betul lah. Nanti minta waktu apa dan mengelar. Tapi kalau dia dah tak ada rupa lagi, dah tak ada rupa lagi dah. Sebab dia hancur. Tapi kita tahu ini lagi. Cuma tak ada rupa lagi. Maka masa tak ada rupa tu tak ada najis kebetulan najis tak ada. Dan tak ada juga sifat. Bau tak ada, warna tak ada, rasa pun tak ada. Maka itulah namanya tak ada. Tapi kalau najis tu tak ada, barulah kita air kucing ni, air kucing anjing ke air kucing ke baru ni. Yang tu ada. Tapi tak ada. Maksud ada. Maksud ada adalah ada dia, ain dia ataupun ada ain dia ataupun ada sifat dia. Itu maksud ada. Jadi kalau ada, tak maaf, nak sembahyang kena basuh. Kalau tak ada, jika tiada, tapi kita tahu tempat tu tempat najis. Kerana najis telah hancur. Bau, warna, rasa tak ada. Maka waktu tu, ianya dimaaf. Kita bincang pasal tu yang lepas. Ianya dimaaf. Walaupun najis tu najis mughallazah sekalipun. Cerita babi pun sekali je. Tempat babi berkubang. Kita tahu tempat tu tempat babi berkubang. Hari tu babi tak ada kat situ. Mungkin ada air dia, mungkin ada tanah-tanah lagi. Kita pun lalu kat tu. Mengecik kat kita. Ada bau babi? Tak ada. Ada rasa babi? Tak ada. Ada, bukan rasa tu bukan dengan lidah weh. Rasa dua cara. Pertama rasa dengan lidah. Yang kedua rasa dengan tangan, dia panggil rasa juga. Kan rasa. Nanti kan rasa dengan lidah lah. Rasa dengan lidah. Rasa tak ada. Bau tak ada. Warna pun tak ada. Najis itu pun tak ada. Yang ada, mungkin tanah, mungkin debu, mungkin air. Tapi kita yakin, itu tempat babi, tempat anjing. Kalau mughallazah, tetap juga ianya dimaaf juga. Tu kat situ kita bahas yang lepas. Dia maaf. Kerana dia duduk dekat jalan tempat kita lalu. Jadi kau tidak payah nak lalu ke jalan. Tapi kalau dia bukan berada di perjalanan, dia bukan di tengah jalan, dia ada dekat depan rumah, halaman, tak maaf. Itu tak maaf. Itu kita bincang. Kemudian dia kata, walaupun mughallazah, walaupun babi sekalipun, bila dia sebut walaupun mughallazah babi sekalipun, dia pun nak bincang pula berkaitan dengan babi tadi. Itu yang sambung tu. Dan kata Qurtubi, tiada khilaf. Tak ada khilaf di kalangan ulama bahawasanya babi itu haram. Dobek haram tu haram makan. Sebab haram apa? Babi tak haram. Babi haram. Anjing haram. Mana ada? Anjing haram, babi haram. Mana haram? Mana haram? Kadang-kadang saya sendiri ya dulu masih budak-budak dulu. Kita duduk kat kota besar. Bandar besar. Kuala Lumpur, Selangor, di tempat tu anjing tu biasa lah. Biasa. Masa kecil-kecil lah. Mungkin umur 9-10 tahun kot. Bila tengok anjing tu, anjing haram nak pergi balik batu kan dia. Anjing mana haram? Anjing tu tak haram. Yang haramnya makan. Babi tu tak haram. Yang haram tu makan. Makan babi baru haram. Anjing tu tak haram pun. Babi tak haram pun. Habis dalam kitab kata, babi tu haram. Haram makan. Dan haram sentuh. Dua haram. Haram makan dan haram sentuh babi. Anjing pun samalah. Haram makan dan haram sentuh. Haram makan tu kita boleh terima kot. Haram sentuh tu pula kenapa? Sedangkan, boleh aja. Lepas pegang babi, pegang anjing, basuhlah dengan air tanah 7 kali kan? Kenapa pula haram pegang? Kenapa pula haram pegang? Haram. Kerana memindahkan najis ke badan dengan sengaja hukumnya haram.
Tengok ada tai ayam, kita tak ambil mughallazah. Kita ambil tai biasa, ayam najis lah, najis biasa. Tengok ada tai ayam, tai ayam baru lagi tu. Mesti panas. Mesti panas dia kata. Nak rasa panas, dia ambil tangan dia letak. Betul lah, panas ni. Panas lah. Tai ayam ni. Tai ayam panas lagi ni. Tai ayam candu. Tai ayam candu panas. Tai ayam monai lah. Sini panggil apa? Tai ayam tak? Pegang. Tai ayam monai tu belah mana? Dia pegang. Apa hukum tu? Haram. Sebab dia memindahkan najis ke badan tanpa sebab. Tapi kalau kerja dia apa? Indah water lah. Yang kerja yang najis tu, kena najis tak haram tu sebab dia kerja. Dia gali longkang. Dia kena najis kat badan dia, tak haram. Dia nak bersihkan najis. Ada najis kat lantai. Dia bersih-bersih kat tangan dia kenalah najis sebab dia nak bersihkan najis. Tak haram. Sebab apa? Sebab dia tengah menyucikan najis. Dia ada buat sesuatu. Yang dia nak pindahkan tu bukan sebab dia nak pindah, nak cuci. Tapi kalau saja-saja hukumnya haram. Jadi memindahkan najis ke badan dengan sengaja tanpa sebab hukumnya haram. Hukumnya haram. Itu yang kalau yang disebarkan dalam apa Facebook lebih baik apa pegang babi daripada pegang bukan mahram. Pegang perempuan, laki pegang perempuan haram. Pegang babi dia kata lagi baik. Kalau pegang babi boleh basuh. Pegang perempuan tak payah basuh pun hukumnya haram. Baik pegang babi dia kata. Ada istilah tu. Lebih baik pegang babi, sentuh babi ataupun anjing daripada sentuh kulit perempuan. Tak. Dua-dua hukumnya haram. Sentuh babi pun haram, sentuh kulit perempuan pun haram. Dua-dua haram. Jadi tak boleh kata lebih baik. Mana boleh? Dua-dua haram dengan sengaja. Itu yang ada gambar dia selfie dengan babi. Dalam banyak-banyak binatang, babi juga dia selfie. Viral perempuan, elok pakai tudung apa. Dia tangkap gambar lah pegang babi, pegang anjing. Rupanya dia doktor apa dia panggil? Doktor veterina. Jadi masa dia belajar, masa memang duk belajar, jadi kenalah pegang. Nak belajar, kenalah pegang sebab silibus sukatan dalam pembelajaran dia tak kira binatang apa, semua dia kena pandai kan. Jadi ketika belajar tu dia pegang. Tapi lepas dah pegang belajar tu satu hal. Lepas habis tu nak balik tu ke siap pegang dulu. Tu yang dekat gambar kat situ. Kalau dia tengah buat pembedahan ke, tengah buat apa, itu kita boleh cerita lagi. Boleh cerita lagi haram ke tidak. Tapi yang ini apa benda? Dia pegang tu memindah kat tangan dia punya haram. Tapi kalau dia katalah dia ada buat sesuatu, anjing jatuh, babi tak, anjing je. Babi lain hukumnya. Anjing jatuh dalam longkang, bunyi bising, nak tidur tak boleh. Kuek pula. Apa? Anjing comel tu. Anjing yang comel tu. Dia ada anjing dua, satu anjing gila. Anjing yang tu, satu lagi anjing yang comel tu. Bunyi dia pun bunyi comel. Kecil je. Duduk dalam longkang. Kita nak tidur, serabut. Kita nak angkat pakai apa? Akhir sekali kita masuk, kita angkat dia, letak. Haram ke pegang? Tak. Sebab nak angkat, bawa keluar, bising. Tapi kalau babi dalam longkang, kita boleh angkat. Nak kena tanduk lagi dia angkat. Nak kena sondol lagi dia. Jadi kat situ, memegang dengan alasan, walaupun alasan tu nak angkat tak tepi je, bising. Tak haram. Memindahkan najis ke badan. Sama ada najis tu mughallazah ataupun najis tu mutawassithah. Najis biasa ataupun najis pertengahan ataupun najis berat, pindah ke badan dengan sengaja hukumnya haram. Pindah dengan tak sengaja ataupun ada sebab, walaupun sebab tu kecil. Sekecil-kecil sebab, tak haram. Jadi dia kata tiada khilaf bahawa babi itu haram. Bukan haram, makan haram. Melainkan bulunya. Ni ada khilaf ni. Melainkan bulunya. Harus dibuat jahit umpama kasut dengan dia. Bulu babi boleh buat jahit. Pernah beberapa tahun lepas kecoh pasal berus apa yang watercolor budak-budak tu kan, dia ada berus tu. Dia punya tu murah tu. Ada yang mahal, ada yang murah. Yang murah tu daripada dia ada B apa dah. Dia punya kod dia menandakan bulu tu bulu babi. Kalau bulu yang lain ataupun sintetik ke yang dia buat bulu tu, itu tak apalah. Ni dia buat tapi kita dok beli kata. Maka rupanya tak boleh lah sebab itu bulu babi.
Budak yang duk main campur-campur gala tu, yang panjang ni kan. Bulu dia panjang je. Apa dia panggil? Berus lah. Lepas tu berus yang cat yang kat orang ni, berus yang macam ni tu. Berus yang gelek tu tak ada. Berus yang selek, anak selek ni pakai berus. Kan? Berus tu ada yang bukan bulu babi, ada yang bulu babi. Kita beli hardware biasa Cina. Dia mana kata babi tak babi? Dia mana? Mungkin dia tahu kot, tak tahulah dia tahu ke tidak. Tapi dia mana pentingkan benda tu. Nak janji nak jual dia, RM1 lebih. Kenapa murah sangat? Kita fikir balik, boleh jual RM1 lebih. Rupanya bulu tu murah sangat. Dan dia tak tahan lama. Dia pakai apa, dia keras lah. Soalannya cerita, macam mana dengan bulu tu? Kita kata haram lah. Mari kita tengok yang ni. Dia kata, haram melainkan bulunya. Harus dibuat jahit umpama kasut. Buat jahit tu maksud buat benang. Bukan pakai kulit babi. Bukan. Bulu dia buat benang. Dia kata harus. Yang tak ada khilaf, babi tu haram makan. Yang buat jahit, ada khilaf. Buat jahit ada khilaf. Maksudnya buat benang ada khilaf. Yang tak ada khilaf tu, makan. Haram. Okay. Kita baca sampai habis. Dan kata Imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, tiada bagi kami dalil atas najisnya. Babi tu tak ada dalil ianya najis. Bal muqtada mazhab, cenderung, lebih kepada. Kalau tengok pada dalil, kata Imam Nawawi, babi tu tak najis. Maksud tak najis, bukan boleh makan. Sebab apa dia kata? Sucinya seperti harimau dan tikus. Sucinya seperti harimau dan tikus. Maksudnya, harimau dan tikus boleh makan? Tak boleh juga, tapi dia tu suci. Apa maksud suci? Dia bukan mughallazah. Itu maksud dia. Jadi, Imam Nawawi kata tak ada dalil setelah dia cari babi ni najis. Mughallazah. Yang ada cuma anjing dan itu pun jilatan dia. Lidah dia. Jilatan. Babi tak ada. Babi ni dikiaskan daripada anjing. Kita akan bahas nanti. Jadi, kalaulah babi itu seperti harimau dan tikus, maka dia tu suci. Suci dengan maksud bukan boleh makan. Sebab tak boleh makan, babi haram. Jadi, kalau babi tak boleh makan, sepakat, tak ada khilaf, haram. Tapi, Imam Nawawi kata, bila dia cari dalil, semuanya suci macam harimau dan tikus. Jadi, kenapa babi tak boleh makan? Babi tak boleh makan, bukan sebab najis. Kata ni, mengikut pendapat ni. Babi tak boleh makan kerana memang larangan tak boleh makan. Dalam hukum, dia ada sami'na wa ata'na. Dengar ikut aja. Tak payah cari dia sebab nak sembahyang ambil wuduk. Tak payah cari dia. Kenapa kena ambil wuduk? Apa? Kalau tak ambil wuduk tak boleh. Kenapa? Apa sebab tak payah? Nak sembahyang ambil wuduk. Tapi ada dalam agama kita, kita boleh cari. Kenapa? Kenapa lalat tuk jatuh selam? Lepas selam boleh makan makanan tu ataupun air tu, lebih terselam. Itu kita boleh cari. Rupanya sebelah ada racun, sebelah saya ada penawar. Kita boleh cari. Ada yang tak boleh cari. Dengar patuh je. Dengar patuh. Semayang 5 kali sehari. Nak cari? Tak payah cari semayang. Sebab kalau cari pun tak jumpa. Kenapa semayang 5 kali? Kenapa tak 6 kali? Kenapa tak 4 kali? Sami'na wa ata'na. Dengar ikut. Tapi ada yang boleh cari. Yang boleh cari kenapa tak boleh makan. Babi ni haram mengikut pendapat yang kata dianya suci tapi tak boleh makan. Dia sekadar patuh aja. Bukan sebab najis. Tapi yang kita faham haram makan sebab najis. Itu pendapat yang lain. Ini nak cerita. Saya nak ulang balik walaupun banyak kali nak ulang. Kitab kita satu-satunya kitab risalah yang kedua membicarakan tentang najis. Tak ada kitab lain kitab Melayu lah, yang tulis berkaitan dengan najis satu kitab. Kitab kita je. Biasa kitab najis ni sebahagian kecil je. Kadang-kadang satu muka je. Dalam kitab-kitab fiqh, satu muka je bincang bab najis. Dia satu kitab atau satu risalah. Risalah yang kedua. Semua cerita bab najis. Maka dia bawa datang semua khilaf. Dalam kitab-kitab fiqh, dia tak bawa datang khilaf-khilaf tu. Sebab dia kata orang nak beramal aja, fardu ain. Tapi dalam kitab ni, bab najis fardu kifayah. Jadi, kena bacalah semua. Supaya, apa tujuannya? Pengarang bawa datang bab najis, satu risalah, satu kitab lah, mudah orang Melayu kata, satu kitab semua bab najis. Kenapa pengarang kita ambil bab najis? Kenapa tak ambil bab lain? Kenapa tak ambil bab aurat, satu kitab?
Apa ambil bab najis? Kerana dalam masalah was-was, banyaknya dekat najis. Maka dengan belajar khilaf-khilaf, kita, luahnya, jadi hilang was-was. Was-was dari segi najis. Kena ketak. Lepas tu lepas basuh. Lepas tu duduk dalam hati, macam mana kan? Duduk dalam hati. Aku makan babi ketak. Makan ni, kita akan ada was-was selalu. Maka kemungkinan besar orang senang kena was-was dengan najis. Maka pengarang ambil keputusan untuk cerita secara luas tentang najis supaya bukan suruh amal semua. Supaya kalau apa-apa hal, bab najis luas. Sampai ke sembahyang mazhab Maliki ada najis pun sah. Ada tai kucing dekat kaki. Mazhab Maliki sah sembahyang. Nak beritahu, kalau tadi aku sembahyang tadi, tentang ada najis ni ada ketak, doktor fikir, tak payah tak? Terus fikir, mazhab Maliki pun sah, mazhab Syafi'i memang tak sah, mazhab Maliki pun sah, luas tak? Luas, maka hilanglah was-was tu. Tapi bukan guna untuk mudah-mudah. Ada najis tak apa, mazhab Maliki sah. Bukan tujuan tu. Tujuannya nak mengelakkan daripada was-was. Jadi, bila Imam Nawawi cari dalil, tak ada dalil kata babi tu najis. Tak ada. Yang ada jilatan anjing. Itu ada najis. Babi tak ada. Yang ada pula babi tak boleh makan. Tak boleh makan bukan bermakna najis. Tak boleh makan bukan makna najis. Tak boleh makan bermakna tak boleh makan. Haram makan. Maka dia kata gitu. Suci. Suci itu dengan maksud jika terkena basuh sekali. Jika terkena najis dia, air kencing dia basuh sekali. Macam mana basuh? Kena air kencing harimau, air kencing tikus. Berak harimau, berak tikus. Itulah maksud dia. Bagus satu, banyak lagi ni. Dan sungguhnya telah diceterakan. Cetera tu bahasa dulu, lama-lama jadi cerita. Bahasa sekarang diriwayatkan. Itu maksud cetera. Dan sungguhnya telah diceterakan, telah diceritakan, telah diriwayatkan. Orang, kalau bahasa kitab yang lain dia panggil kata qil. Kata qil. Ada kitab kata kata qil. Kata qil tu, kata tu dah, qil tu kata tu kan. Kata qil ni, dengar cerita. Bahasa Inggeris dia panggil hearsay. Dengar-dengar, ada hukum, ada ulama' tapi dengar-dengar, gitu aja. Itu maksud, ada cetera. Sebab tu dia tak kuatkan. Dia cuma kata qil, ada riwayat, ada cerita, gitu, sekadar gitu aja. Akan bahawasanya seorang lelaki bertanya ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya daripada menjahit dengan bulunya, boleh tak jahit dengan bulu babi? Bulu babi ini buat benang lepas tu jahit. Maka sabda ia tiada mengapa dengan yang demikian itu. Jadi kalau nak lebih lagi kena carilah hadis yang mana. Ini maksud hadis. Tengoklah hadis tu dari segi martabat dia pula, sahih ke, hasan ke, mutawatir pasti bukan, dhaif ke, dhaif pula banyak peringkat, tengok pula. Sebab ada martabat hadis untuk hukum kena yang martabat tertentu. Contohnya sahih dengan hasan ke, ada kena martabat tertentu. Martabat hadis juga, tapi martabat dia bawah sikit tak boleh guna hukum. Dia hanya guna untuk beramal, fadail amal, kelebihan boleh pakai. Dia ada martabat dia. Itu kena mengaji hadis. Ada yang bab akidah, dia kena hadis yang sahih yang mutawatir sahaja, bab akidah. Hasan pun dibincangkan lagi. Hadis hasan dibincangkan lagi, boleh tak dari segi akidah untuk ambil, dibincangkan lagi. Tapi kalau yang mutawatir, yang sahih, boleh ambil. Macam biasa hadis jariah tu lah, ainallah tu. yang golongan yang duk sibuk duk kata Allah duk arash tu kan, dia guna hadis tu kan, Allah duk arash, itu tentang akidah. Hadis tu hadis apa? Hadis ahad ke? Apa benda? Jenama hadis ni, itu kena je lah, kita nak sebut aja. Kita tengok, dia bukan hadis yang mutawatir. Dia bukan hadis yang sahih. Ataupun bahasa lain, dia bukan status hadis yang boleh dibuat hujah untuk akidah. Maka tak boleh ambil. Sebab ditanya jariah tu, tanya hamba tu, Nabi tanya, aina Allah, kat mana, di mana Allah? Jariah tu kata, fis sama', dekat langit. Kan Allah dekat langit? Dia guna ayat tu untuk mengatakan Allah di langit. Sedangkan itu akidah. Boleh tak pakai status hadis tadi tentang akidah, berkaitan akidah? Tak boleh.
Dia ada status. Jadi dalam bab hukum dia ada pula status dia. Bab mutawatir, hadis sahih pasti boleh, hadis hasan boleh. Hadis dhaif pula ada tak boleh pakai hukum. Ada yang boleh jika dikuatkan dengan hadis sahih. Jika panjang kita bukan bincang hadis. Kita bukan ahli hadis pun. Hadis malah hadis itu hadis dhaif dia jadi kuat sebab ada hadis yang lain yang lebih kurang sama yang menyokong. Boleh pakai untuk buat hukum, tapi untuk akidah tak boleh pula. Dia ada. Tapi kalau bab fadail amal, kelebihan seperti 70,000 orang mati syahid, kelebihan-kelebihan, ada dhaif macam mana pun boleh guna. Boleh ambil. Dia ada peringkat. Tapi itu bukan bidang kita tak payah masuk bab tu. Malah tak sesuai jika dia ajar di seorang masjid sekalipun. Tak sesuai. Sebab dalam keadaan ramai orang, macam-macam tahap apa dia panggil? Pendidikan, ada yang pandai, ada yang ramainya yang sekadar nak beramal je tunggu mati. Nak cerita sahih tak sahih apa? Nak tunggu mati je ni. Nak beramal je. Bukan nak mengaji jadi ulama. Jadi waktu tu tak sesuai. Cuma boleh lah, taklah salah. Cuma tak sesuai. Dari segi aulawiyat, prioriti tu. Pergi mengaji kat universiti je. Mengaji kat tempat-tempat madrasah-madrasah lah. Mengaji bab tu. Dan, okey. Nabi kata, tak mengapa. Status hadis tu kita tak tahu. Mungkin yang kita duk amal selama ni tak boleh juga bulu dia. Sebab hadis ni hadis dhaif mungkin. Saya pun tak sempat nak check pun. Bila hadis dhaif tak boleh buat tentang hukum dan sebagainya. Tapi ada ulama' lain yang kata hadis ni bukan dhaif, hadis ni hasan. Yang lain mungkin mazhab Maliki, mazhab lain-lain, mazhab Hanafi. Dia kata itu bukan hadis dhaif, itu hadis hasan. Hadis hasan dia boleh untuk dibuat hukum. Dia ada kaedah dia pula. Itu maksud dia. Jadi kita pakai mazhab Syafi'i. Nanti ada dulu bab tu. Dan kata Syekh Nasir Al-Muqaddasi, tiada harus menyapu atas khuf yang dijahit akan dia dengan bulunya. Bulunya babi. Tak harus menyapu atas khuf yang dijahit akan dia dengan bulunya. Dan tiada sah sembahyang di dalamnya. Khuf satu stokin yang dibuat daripada kulit, sama ada kulit betul ataupun kulit sintetik, kulit tiruan. Khuf pada mazhab Syafi'i, stokin tak boleh ganti. Dia tak menepati khuf. Mazhab lain ada, mazhab Hanafi. Stokin menepati khuf. Kita pakai mazhab Syafi'i, tak menepati khuf, stokin. Kerana khuf dia pertama buat daripada kulit ataupun macam kulit walaupun dia bukan kulit original. Macam kulit. Yang saya duk beli baru ni RM45. Kulit lah. Kulit apa RM45? Memang bukan. Tapi khuf lah. Ciri dia cukup. Iaitu kalau masuk air kat dalam, dia tak menitik. Dia tak serap. Dia cuma menitik sikit-sikit yang keluar ikut lubang-lubang jahitan ataupun ikut zip dia. Maka itu memang biasa lah. Okey lah tu. Maka boleh khuf. Khuf ni, bila kita pakai, kita ambil uduk dengan sempurna, kemudian kita pakai khuf. Bila batal uduk, nak semayang ni, tadi dah ambil uduk dah, terus pakai khuf. Jangan buang-buang. Kemudian, batal uduk, nak semayang, ambil uduk, muka, tangan, kepala, kaki tak payah basuh. Kaki cuma ambil air, walaupun setitik, letak je kat atas khuf tu. Buat gitu, jadilah. Titik-setitik ke, ataupun ambil yang sunatnya, ni lah, banyak lah, penuh. Tu sunat, sekurang-kurang macam ni. Tu khuf. Dan dia ada syarat-syarat dia lah, pakai dia tinggi dia macam mana, dia ada syarat-syarat yang lain. Berapa hari? Sehari semalam atau 24 jam. Jika bermukim, kalau musafir 3 hari 3 malam. Tak payah basuh kaki. Habis tu, nak ambil uduk je ni, muka, tangan, kepala, kaki sapu je, tak payah basuh. Jadi, itu bab tu mungkin kita masuk bila sampai babnya. Jadi, kalaulah khuf tu dibuat daripada kulit, bukan kulit babi, kulit lain, cuma benang dia tu dibuat daripada bulu babi. Maka tak boleh sapu kat atas tu, katanya. Maknanya bab Syekh Nas Al-Muqaddisi kata najis lah. Betul tak boleh. Tu pendapat dia pula yang kita duk pakai. Dan jika dibasuh akan dia 7 kali sekalipun. Walaupun basuh 7 kali, tetap juga bernajis. Kerana bulu tadi. Kerana tanah dan air itu tidak boleh sampai keduanya kepada segala tempat jahitan yang mutanajis tu. Mana bulu tu dah najis, nak masuk nak menyerap, mana boleh menyerap? Sebab dia sendiri adalah najis bulu tadi. Maka tetap juga tempat tu najis, maka tak boleh sapu. Dan semayang tak sah sebab macam ada najis dekat badan.
Ini yang kita faham tak? Baca lagi Imam Nawawi kata lain pula. Dan kata Imam Nawawi, dan yang disebutkan dia oleh Syekh Nasr itulah yang masyhur. Itu yang kita masyhur, yang kita dah amal. Sedangkan yang kata riwayat tadi itu tak masyhur. Mungkin di tempat lain masyhur. Mungkin di Afrika masyhur. Mungkin. Tapi di sini tak masyhur. Sebab bagi kita haram dan ianya haram pada mazhab Syafi'i. Haram dengan maksud najis dan tak sah. Dan kata Syekh Qufal di dalam syarah Talkhis. Qufal ni saya dah cerita kan, Syekh Qufal. Dia belajar umur 40. Kemudian dia belajar 20 tahun jadi ulama. Umur 60. Sampai umur 80 dia meninggal. Nak cerita kisah ni. Qufal ni maksudnya kalau cari kamus, tukang kunci. Tukang kunci. Apa bahasa Inggeris tukang kunci dia panggil apa? Apa lupa. Biasa kalau ada kedai kunci tu tulis besar. Lupa dah pun. Apa tak? Tukang kunci. Maksudnya dia buat kunci. Syekh Qufal. Umur 40, dia jenis lambat dapat sikit. Lambat menangkap. Jadi dia kerja tukang kunci. Bila dia tengok air menitik dekat batu, lama melekuk. Dia kata kalau batu boleh lekuk dengan air ni, aku orang. Umur 40, dia start belajar. Umur 60 jadi ulama. Mazhab Syafi'i dia sebut dalam kitab-kitab fiqh. Umur 80 meninggal. Maka 40 dalam kejahilan, 40 tahun dalam kejahilan, 40 tahun dalam kealiman. Jadi, poin dia kat sini, untuk belajar, tidak ada tarikh luput. Okay, ayat tu. Untuk belajar tak ada tarikh luput. Belajarlah. Malah, lebih tua, sepatutnya lebih bagus kalau banyak belajar. Kerana lebih matang. Yang duk bergaduh-gaduh dalam Facebook tu semua muda-muda tu. Yang tu mana ada? Relax. Tu tengok Tok Guru. Ada juga ustaz-ustaz ataupun nampak macam Tok Guru sikit yang duk bergaduh dalam Facebook. Semua muda je. 40 ke bawah. Yang umur 60 ada. Duduk kerja, duduk duduk bergaduh ni. Duduk gaduh lah kita kata. Berbahas dalam Facebook. Tak ada. Kerana apa? Kematangan datang dengan bertambahnya umur. Dan bertambahnya ilmu dengan umur juga kalau banyak. Lama-lama tak padan nak balas buat ni. Tak padan nak sibuk duk pegang sampai 2-3 jam duk balas. Tak padan. Semua yang muda-muda je. Yang kerja debat tak debat semua yang muda-muda. Yang tua-tua tak ada. Mana ada? Kerana dengan sepatutnya umur lebih banyak, maksud lebih tua, lebih bagus belajar. Kerana lebih matang. Dia lebih matang. Alah, apa? Kelapa kan? Lagi tua, lagi banyak santan. Sebab tu laku tua-tua sekarang ni. Tu bab lain. Tu nanti kita buat lain. Okey? Kata Syekh Qufal dari Syarah Talkhis, aku tanya akan Syekh Aba Zaid. Aku tanya akan Syekh Aba Zaid. Kenapa Aba Zaid? Kenapa Aba Zaid? Betul juga. Dalam Jawi pun Aba Zaid, dalam Rumi pun Aba Zaid. Kita biasa Abu kan. Kita pernah namakan anak-anak, kalau anak-anak ke saudara mara tu kan, nama dia Aba Bakar. Abi Bakar, bari atas, Abi Bakar. Aba Bakar. Abu Bakar, bari depan. Kenapa ada perbezaan baris ni? Sebenarnya bahasa Melayu tak ada beza baris. Dia sepatutnya dia tak ada. Bahasa Arab yang ada. Bila sebelum Abu ataupun Aba ataupun Abi tadi, alif ba tu, sebelum pada perkataan tu dia ada harfun jar, huruf jar, kata sendi, harf jar kata sendi, maka automatik pada bawah. Bismi, ba tu harf jar ataupun kata sendi ya, dengan kan kata sendi. Bismi, sin mim dengan nama. Bisma, bismu, bismi. Kenapa bismi? Sebab ba, haraf jar. Ada huruf jar kat situ, kata sendi di depan, maka perkataan selepasnya pada bawah. Jadi kalau katalah depan alif ba Zaid, kan? Depan dia ada an haraf jar, kata sendi daripada. Maka Abi. Jadi an Abi Bakr. Sebab tu Abi. Tapi kalau tak ada haraf jar, baru dia bagi atas dan bagi depan. Jadi ni Aba ni bagi atas ni.
Maknanya sebelum tu tak ada huruf jar, tak ada kata sendi daripada dengan apa? Daripada dengan saya pun ada berapa belas haraf jar. Kalau ikut bahasa Arabnya lah. Seperti yang kata sendi lah. Siapa faham bab ni? Tak faham sudah. Sebab apa kadang-kadang abah pula kejap-kejap abi, kejap abu. Bahasa Melayu ni ikut aja. Asal bahasa Arab. Bahasa Melayu mana ada tak kira sendi tak sendi, nama kata sendi ada kerana, kerana kan. Seperti apa semua tu, ada pun tetap sama juga selepas tu. Sebab dia bahasa Melayu mana ada baris. Ni dia ambil pada bahasa Arab lah. Abba Zaid ni Abu Zaid lah. Daripadanya. Kata Syekh Abba Zaid daripadanya. Maka berkata ia, bermula perkara apabila picik tu apa? Sempit, ingatlah tu. Bahasa kita tu, bahasa Melayu kita. Picik tu sempit. Apabila picik, bila sempit, diluaskan. Maksudnya bila terkepit. Bila bahasa Melayu sekarang darurat. Kan, darurat lah. Bila dah tak boleh buat apa dah, terkepit. Maka luas. Jadi maknanya, maka sah sembahyang padanya. Habis macam mana? Apa dia kata? Dah jahit pakai tali ataupun benang babi tu nak sembahyang. Kan dah sempit. Bila macam mana? Maka, dia kata gitu maka, sah sembahyang katanya pula. Khilaf banyak kat sini. Yang masyhur yang kita pakai. Intaha saya dah terangkan apa benda alif ha tu. Tiba apa benda alif ha? Rumi ada alif ha. Ada juga alif ha tu intaha. Maksudnya habis dah aku petik daripada kitab itu. Maknanya dia petik terus daripada kitab. Tak ubah sikit pun. Kitab. Dia bukan dia reka, bukan dia buat ayat ni. Dia petik terus kitab. Maksudnya bila intaha, lepas ni aku cakap. Ni bukan petik kitab pula. Amanahnya para ulama. Bila dia kata, dia ambil kitab, dia kata aku ambil kitab. Kalau dia cakap, dia kata ini aku cakap. Kita tak. Kita petik kitab, lepas tu kita cakap seolah-olah macam kita cakap. Boleh belagak sikit. Wah, pandai dia. Padahal dia petik pada kitab. Dia ambil pada kitab. Dia jadikan dia punya. Dalam Facebook pun banyak. Tengok orang, best ayat ni. Best ayat ni. Copy paste. Lepas tu tak ada bagi kredit dekat tuan asal. Kalau share tu lain lah. Akhir sekali, wah dia ni punya kata puitis. Kau dok main copy paste saja. Ambil orang punya. Sedap lah orang kata, hebat. Dia tak hebat copy paste. Tak amanahnya kita. Tapi tak dalam dosa. Dalam Facebook tak dalam dosa. Tak amanahnya kita. Ulama amanahnya. Dia ambil daripada kitab. Dia kata, ni bukan aku punya ayat. Ni kitabnya. Aku tak cekedik pun. Aku ambil daripada kitab. Lepas tu, bila habis tu, aku nak cakap pula. Intaha. Lepas ni aku. Intaha, alif ha. Kitab apa? Kitab Hayatul Hayawan. Hayatul Hayawan di dalam juzuk yang pertama. Kalau nak carilah kitab Hayatul Hayawan ni saya pernah mengajar dulu, lama dah lah. Bukan mengajar, belajar. Mengajar tak pernah lagi. Kitab Arab. Dia dikarang oleh ulama Mesir, mazhab Syafi'i. Apa nama? Syekh Kamaluddin Muhammad bin Musa. Ad-Damiri. Dia punya nama dia. Dia karang kitab Hayatul Hayawan. Satu-satunya kitab yang tak ada bincang lain cerita pasal binatang. Memang best. Tapi fardu kifayah bukan fardu ain. Memang best. Tapi sama ada juga. Cerita dekat surau masjid tak sesuai. Benda best gitu. Memanglah seronok. Memang best kitab ni. Memang best kitab ni. Dalam kitab ni kata ada duyung. Duyung ada. Dia panggil insanul ma'. Insan, manusia, insan, mak air. Orang air. Kita yang panggil duyung. Tapi tak ada. Duyung tak ada dalam kitab tu. Tapi nama lain. Insanul ma'. Yang lelaki dia panggil Syekhul Bahar. Syekh laut. Bahar tu laut. Syekh laut. Dia janggut. Syekh ada lukisan ni. Kat situ. Lukisan macam mana Syekhul Bahar. Apa? Duyung jantan. Rupanya duyung pun ada jantan. Tak tahulah nama kita orang Melayu panggil apa. Kalau kitab ni ada tulis. Ada yang perempuan tu Huriyah. Ada nama gitu juga dalam kitab. Macam-macam nama lain. Yang mana rupa badan dia orang, bermula pinggang ke bawah ikan. Ada. Dalam kitab ni ada nak cakap ni? Ada. Ingat kitab ni.
Kat mana saya letak pun tak ingat lah. Lepas habis mengajar tu letak bawah tu. Tak ingat, ada kot, cari bawah tangga ada kot. Itulah ilmu zaman sekarang ni, semua dalam kitab bukan dalam dada. Ilmu orang dulu dalam dada, tak ada kitab, jam lah sekarang ni. Sekarang, manusia sekarang, macam mana, terima je lah hakikat tu. Cuma, kalau orang kata, bukan dugong, duyung. Dugong memang ada tu minat. Habis tu, dia bahas lah. Kalau bersetubuh dengan dia hukumnya apa. Ada bahas. Dalam kitab Sabilul Muhtadin ada bahas tentang hukum. Boleh tak kahwin? Kalau kahwin dapat anak rupa orang macam mana? Anak tu boleh jadi imam tak kalau lelaki? Anak apa? Anak duyung tadi. Semua dibahas. Alah, kita dah pernah bahas sebelum ni. Babi tu kan? Bukan babi. Babi kan? Babi dalam kitab ni rasanya kan? Yang babi, yang ayah salah seorang daripada mak bapak dia manusia, salah seekor tu babi. Kitab ni kan? Ada lagi kitab ni. Dia dapat anak rupa orang. Boleh bercakap. Anak apa? Mak atau ayah dia babi. Ada kitab ni kita baca. Boleh jadi imam? Boleh sah jadi imam. Boleh pegang, mughalazah pegang dia. Dimaafkan. Dimaafkan. Ada lagi kitab ni. Baru je rasanya. Berapa? Sebulan 2 kita ngaji lah. Jadi kalau babi pun ada dibahaskan, kalau duyung, lagilah. Okeylah, biar tu. Dan kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, Asy-Sya'rani, telah berkata guruku radhiyallahu an. Dia tak beritahu nama guru dia siapa. Dan adapun babi itu, maka tiada sampai akan kami oleh suatu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya telah menegah ia daripada memakan dagingnya. Tiada lainnya. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, dia kata, guru dia kata masa duk mengajar dia, tak sampai pun dekat kita, Nabi larang, yang sampai dekat kita hanya Nabi larang makan. Dalam Quran ada. Tak ada pun Nabi tegah yang lain-lain. Kata kat dia. Dia kata tak sampai dekat dia. Hadis tu tak sampai dekat dia. Riwayat tu tak sampai dekat dia. Tak sampai bukan bermakna tak ada. Cuma tak sampai dekat dia. Beraluh tak ulama. Dia tak kata sebenarnya babi tu yang kita tak boleh makan aja. Yang lain tak ada masalah. Yang kata-kata tu semua mengarut aja. Tak mengaji ke? Dia tak kata gitu. Nampak? Berlapik ayatnya. Tiada sampai akan kami. Maksudnya, tak terima maklumat. Yang kami terima maklumat, haram makan. Boleh pegang? Boleh lah. Asal belah tak boleh. Tak sampai kat kami pun, hadis-hadis, riwayat-riwayat. Dia nak beritahu, kat kami tak sampai. Kat orang lain sampai mungkin lah. Tapi oleh kerana dekat kami tak sampai, kami nak beramal macam mana? Beraluh. Sangat beraluh. Dalam Quran pun, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sesungguhnya diharamkan ke atas kamu maitata, mayat, bangkai, waddama, darah, walahmal khinzir, daging babi yang haram. Kenapa ada perkataan daging? Patutnya babi aja lah kalau haram. Tapi kata daging babi. Mana daging babi haram? Haram makan. Dan kita sedang menceritakan, dalam ayat ni sedang menceritakan tentang keharaman makan kan. Innama harrama alaikumul maitata. Diharamkan kamu mayat. Haram apa? Haram makan mayat. Mayat tu bangkai yang tak sembelih. Kalau macam kambing lembu mati, kita panggil bangkai lah mayat lah tu. Kita bincang pasal makan. Maitata, waddama, dan darah. Apa cerita pasal darah ni? Cerita pasal haram makan darah. Dracula, haram. Lepas tu, walahmal khinzir. Dah haram makan daging. Kan kena dengan ayat tu. Bukan cerita pasal pegang. Hurriman alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Ayat lain pula. Diharamkan atas kamu, sama juga. Bangkai, darah, dan daging babi. Bangkai haram makan, darah haram minum, daging babi haram makan lah. Bukan cerita pegang. Dia punya hujah. Mazhab Syafi'i pula, dia balah balik. Balah maksudnya, dia kata kami ada hujah juga. Dan kita menyembelih seekor binatang, dia punya sebab besar adalah daging. Sebab lain tu sampingan. Sebab besar adalah daging. Jadi, kalau kita sembelih lembu, kita nak makan, sebab besarnya daging. Tapi kita pula boleh makan lemak dia, boleh makan tulang dia, boleh makan lain-lain. Tapi sebab bila sembelih je, maknanya daging. Itu dia punya core. Maka, dalam Quran sebut daging. Kalau daging yang tujuan disembelih pun tak boleh makan, kalau kulit lagi tak boleh makan, bulu lagi haram, lemak lagi, tulang lagi tak boleh.
Dah daging pun tak boleh. Dia pun kias. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah, kita guna 4. Quran, hadis. Kalau 2 ni, tak cukup lagi. Ijma', qiyas. Qiyas ni lah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Ada golongan yang dia kurang kias. Bila kurang kias, dia kerja bergaduh lah ini. Bila kalau tak ada kias, tengoklah. Jadi tak boleh lah juga kalau daging pun tak boleh. Macam kita kata, dekat masjid apa boleh buat? Dekat ni, bukan dekat sini. Dekat tempat ini ni apa boleh buat? Boleh baca Quran, boleh semayang. Semayang tu maksud berdiri, rukuk, sujud, tahiyat, boleh iktikaf, semua boleh. Tapi kenapa panggil masjid? Tempat sujud. Masjid tu tempat sujud. Kenapa tak panggil tempat berdiri? Sebab semayang pun berdiri apa? Kenapa tak panggil tempat rukuk? Kenapa tak panggil tempat iktikaf? Nama dia tu. Nama besar dia. Kenapa tak panggil tempat baca Quran? Sebab boleh baca Quran. Sebab dalam banyak-banyak semua tadi yang paling besar apa? Sujud. Sebab kita tak boleh sujud kat orang. Orang haram sujud kat orang jika niat nak membesarkan dia, kafir jadi. Sujud orang. Jadi dalam banyak-banyak yang boleh buat dalam tempat ini, sujud paling besar. Core dia. Maka kita namakan dia masjid. Sama lah. Ayat Quran. Kenapa sebut daging babi haram? Sebab itu core besar dia. Jadi kalau daging babi, yang tujuan kita ambil binatang tu untuk ambil daging, pun tak boleh. Kalau yang bukan tujuan sampingan, lagilah tak boleh. Okay. Kalaulah orang perempuan haid tak boleh masuk masjid, yang mana haid tu dia tak boleh kontrol. Tak nak keluar, tak nak berhenti, dia berhenti. Kan? Tak boleh masuk masjid. Kalau junub, nak jawab apa? Kalau junub boleh kontrol tak? Boleh. Boleh hilangkan junub? Boleh. Mandi? Boleh tak nak berjunub? Boleh. Okey. Haid boleh nak kontrol? Tak boleh. Dia nak keluar, nak berhenti. Okey. Haid haram masuk masjid. Haram masuk masjid. Dalam keadaan dia tak dapat kontrol haid itu. Ketika haid. Kalau junub yang boleh kontrol, saya nak dengar ayat apa? Kalau junub, ayat apa nak keluar? Lagilah. Itulah maksud. Lagilah tak boleh. Sebab junub boleh kontrol. Boleh mandi kalau nak hilang. Haid tak boleh kalau nak hilangkan. Tak boleh selagi tak berhenti. Jadi kalau dalam keadaan haid yang dia tidak minta jadi begitu. Tidak aku pinta jadi begini. Pun tak boleh masuk masjid. Kalau junub yang dia sengaja berjunub, malah nak buang junub tu, nak angkat junub tu dengan mandi wajib senang aja. Lagilah tak boleh. Lagilah tu nama kias. Tu nama kias. Lagilah tak boleh. Haid tak boleh baca Quran. Kalau junub, lagilah. Istilah yang kita panggil min babil aula. Lebih-lebih lagi. Tak boleh. Itu namanya kias. Sama. Kenapa pula babi jadi haram? Yang masyhur. Kalau anjing, okey, yang haram nas jelas air liur. Kalau air liur pun haram, badan lagilah. Sebab tu badan pun haram. Sebab tu ada mazhab yang badan dia boleh pegang kan. Air liur je kena basuh dengan air tanah. Badan dia pegang. Mazhab apa? Maliki ke mazhab Hanafi? Lupa lah. Dia boleh pegang. Boleh pegang, relax aja. Dekat negara dia pun boleh. Dia dekat belah Afrika macam tu. Relax je ada anjing. Tapi kalau kena air liur, basuh dengan air tanah. Pegang badan, tak payah. Kenapa jadi gitu tu? Kenapa? Dia tak ambil yang kias tu. Mazhab Syafi'i dia kias. Kalau air liur yang, air liur tu jangan kalau macam tu aja. Kena basuh dengan air tanah, badan kena, lagi lah. Tai dia, lagilah. Kalaulah anjing macam tu, rupa anjing macam tu, babi lagi huduh pada anjing. Lagilah nampak kias. Sebab tu dia kata tak jumpa dalil. Memang tak jumpa dalil kalau cari. Sebab kias. Kalau saya ambil kias. Kalaulah anjing tu, anjing ni dia agak uduh sikit dari segi rupa. Dengan jeli lidah, rupa dia agak uduh. Bukan rupa tu. Perangai. Rupa tu maksud perangai. Babi ni, perangai huduh, makan huduh, rupa huduh, huduh. Huduh. Jadi, kalau anjing yang uduh ni pun tak boleh pegang, tak boleh sentuh dengan maksud najis, babi lagi lah. Anjing tak makan najis dia. Air liur meleleh tapi tak makan najis dia. Babi makan najis dia. Lagi uduh perangai ni. Apa sahaja yang kita makan, tahu tak kenapa orang dulu dia tahu ni racun ni tak racun. Dia test satu-satu, kena mati dulu.
Oh ni jangan makan tu, beracun tu. Tu gatal tu. Gatal mungkin kena kat dia gatal, lepas tu dia tahulah, bak makan. Ini boleh makan, ini tak boleh makan. Makan ni mati tu. Kalau tumbuh-tumbuhan ke, binatang ke, ikan buntal. Macam mana tahu ada racun? Kena mati dulu ke agak-agak? Orang dululah, kita baru tahu kena buang tempat racun dia tu. Macam mana kita tahu? Kita daripada orang dulu. Macam mana orang dulu tahu? Mati bergelimpangan dulu baru tahu ini racun? Mungkin. Tapi orang dulu, tak semestinya dia try and error. Dia ada satu ilmu. Dia tengok, dia boleh dengan perangai, keadaan, cara, gerak-geri binatang atau tumbuhan itu, dia tahu racun ke tidak. Dia boleh tengok, dia ada rupa. Kalau binatang yang boleh makan unta dia ada kesan dekat badan kita. Sebab perangai unta tu, sifat unta tu. Makan kambing. Dia ada kesan dekat kita yang makan. Dari segi kita akan rasa panas, rasa gitu, rasa gini. Kita akan rasa. Makan yang ni jadi sejuk, makan yang ni jadi panas, makan ni jadi pening kepala. Ni darah tinggi, ni kencing manis. Ada. Dia ada kesan. Pemakanan kita memberi kesan. Memberi kesan dekat kehidupan kita, kesihatan dan kehidupan kita, malah cara fikir sekalipun. Jadi kalau makan babi tu, kalau perangai dia macam tu duduk makan haji, perangai tu, itu hikmah lah. Itu hikmah. Maka perangai binatang, ikan keli, makan tai, makan bangkai. Ada dia letak dia kolam dia nak cari makan mahal, dedak. Nak jual ikan keli, biasa ikan keli. Dia letak pacak kayu, saya tengok kat Kedah. Dia pacak kayu sini satu, ni kolam dia pacak sini satu. Lepas tu dia tak tiang. Lepas tu dia ambil kulit lembu yang korban tu, dia letak kat atas. Hujan panas. 2-3 hari bergulat tak? Bergulat, keluar bulat besar-besar. Dia nak bagi makan, dia ketuk. Jatuh. Syukur makan. Esok, memang bajet memang untung. Lepas tu, kita pun wow. Maka rangup kita makan. Soalannya boleh ke? Boleh. Dia akan memberi kesan. Sebab pemakanan binatang tu uduh tu kita akan beri kesan kat kita. Dari segi kesihatan, dari segi perangai pun boleh bagi kesan. Perangai pun boleh bagi kesan dengan makanan. Sebab tu Nabi jaga makan ni. Kadang-kadang halal, tapi dia tak tayyiban. Itu maksud halalan tayyiban. Bukan halal saja. Dia tayyiban. Ada kesan. Char kway teow. Orang Islam buat. Sunat punya orang. Sebelah ni char kway teow. Alat yang sama. Tara sunat punya orang. Orang kafir. Pakai alat yang sama. Semua sama. Bukan dia buat kat rumah dia, entah ada babi. Bukan. Alat yang sama. Bahan yang sama. Beza. Sunatnya tak sunatnya orang. Beza. Beza makan tau. Ada beza. Maknanya orang yang buat tu pun ada kena-mengena bila kita makan. Jadi sebab tu tak boleh makan babi. Sebab tu bukan tak boleh makan, malah tak boleh pegang. Kerana buruknya perangai dia. Itu apa tu? Ada ke nas tu? Tak ada. Apa tu? Kias. Saya bincang tentang kias. Jadi dia kata tak sampai. Memang tak ada. Tapi kalau kias ada. Ya. Hanya menegah ia daripada memakan dagingnya, tiada lainnya. Menegah makan daging, itu ayat Quran. Dan kata Abu Qilabah, apabila kering oleh bumi, yang najis jadi suci ia. Yalah, kalau najis, bila kering, suci lah. Intaha lagi. Habis dah kitab. Ni bukan aku cakap. Jangan buat kontroversi. Ni bukan aku cakap. Intaha. Nak kata dekat pengarang, kasuful ghummah. Tu dia beritahu. Okay. Lama dah ni? 48 minit. Sikit lagi. Cukup kali 50. Dan dimaaf air yang jatuh daripada pancur. Atau seumpamanya. Pancur ni saluran, longkang. Pancur lah tu. Yang jatuh air. Kalau yang dekat atas bumbung tu, apa dia panggil? Yang bumbung atap tu, lepas tu ada longkang tu. Panggil pancur juga tu. Pancur. Dimaafkan air yang jatuh daripada pancur atau seumpamanya. Daripada atap lah, mudah kata. Daripada segala rumah seperti di dalam negeri Mekah dan Jeddah. Dia bagi contoh tu. Kita bagi lah contoh mana-mana pun. Jika tiada nyata najisnya, maka terlebih aula jangan kita soal daripada air itu sucikah atau tiada. Jangan soal. Sebab di tempat sana banyak burung. Burung boleh duduk atas tu.
Bila hujan, turun air daripada atas, atap. Suci ke tak? Entah-entah. Jangan soal. Suci. Dengan syarat dia kata, tiada nyata najis. Kalau tutup stokor, tak payah, takkan nak tanya apa lagi. Najis lah. Ataupun, bau air kencing burung, tahi burung bau ni. Itu najis lah. Tak ada. Air biasa je. Tapi banyak burung lah kat atas ni. Nampak minggu lepas banyak. Tak payah soal. Tidak apa soal. Dia kata, yang maka terlebih awal, jangan kita soal air itu sucikah atau tiada. Dengan maksud suci. Dia telah dijazam oleh Imam Nawawi dengan suci air segala pancur yang disyakkan padanya najis. Najis, na'am. Najis binatang. Binatang ternakan. Syak ni 50-50. Ini bukan kat atas, kat bawah lah pula. Ada lembu, kambing bela atau bela ayam. Lepas tu ada air. Mungkin lembu, kambing minum je tu lah. Ada air jalan. Yang kita buat, pancuran kita buat. Longkang kecil kita buat. Okay? Dan memang ada tahi kat sana, kat atas sana. Dekat tempat je. Air tu mengalir. Tengok kita, tak ada najis. Tapi, dia kata kat sini, bukan. Dia kata kat sini syak. Bukan, tak tahu ada najis ke tak najis kat atas sana. Tapi air tu mengalir. Ni tak ada apa-apa pun. Suci. Kalau dia tak tahu ada ke tak ada. Tapi memang ada binatang. Kadang-kadang binatang tu berak kat tepi air, terkena kot. Kadang-kadang. Tapi tak tahulah kena ke tak sebab dia duduk belah sini. Yang tempat-tempat binatang tu belah sana. Air pancuran. Dia tengok air suci, boleh ambil wuduk. Suci. Jikalau tahqiq oleh najis, kalau yakin ada najis kat atas pula. Yang tadi tak yakin 50-50. Yang ni yakin, dimaaf daripadanya, maaf juga. Beza nampak? Saya dah sebut dah sebelum ni. Ulang balik. Beza dimaaf dengan suci. Dua-dua boleh bawa. Kadang-kadang dalam kitab kita dia kata dimaaf. Kadang-kadang dalam kitab kita kata suci. Ada beza. Dimaaf, dia tetap suci. Tapi maaf. Suci. Suci memang suci. Jadi dia kata kat sini, kalau air tadi tu, dia kata syak kat atas ada najis ke tidak, air tu tak ada bau, tak ada rasa apa pun, maka suci. Bukan dimaaf, suci. Maknanya, boleh ambil wuduk, boleh minum. Kalau yakin kat atas ada najis. Yakin kat atas ada najis. Ngalir. Yakin ada najis. Tapi bila kita cedok, tak ada najis kat sini. Tapi kat atas yakin, tahqiq, yakin ada najis. Air ni dimaaf. Bukan suci. Dengan maksud haram minum. Sebab dimaaf terbahagi pula. Dimaaf bagi semayang. Dimaaf bagi air. Dimaaf bagi makan. Dimaaf bagi obat. Kan? Kita pun dah bahas dah sebelum ni sikit. Kita akan masuk bab tu nantilah. Bila sebut dimaaf, dia terus. Sekejap. Maaf bagi apa ni? Maaf bagi semayang. Oh, dalam semayang. Maknanya boleh sah lah, sah. Habis boleh makan ni? Tak boleh makan. Kata dimaaf, sah semayang. Dimaaf bagi semayang. Bagi makan, tak maaf. Kadang-kadang dimaaf bagi makan, tak maaf bagi semayang. Yang biasa saya nak sebut tu lah. Air, darah dalam daging tu. Daging kita basuh, kita basuh, kita toast semua. Dia dah tak ada warna merah. Tapi kalau kita perah, ada je darah dalam tu kan. Habis tu kita buat kari, kita makan dengan kuah-kuah sekali. Ya, kuah tu telah bercampur darah. Boleh ke? Dimaaf bagi makan. Habis kalau kuah tu kena baju, tak dimaaf. Semayang tak boleh kena basuh. Kuah tadi. Habis tadi boleh makan. Dimaaf bagi makan. Tak dimaaf bagi semayang. Begitu lah. Begitu. Nyamuk kena, pap kat sini. Nyamuk, pap tampal nyamuk. Ada darah nyamuk, kecil. Ada nyamuk, kecil juga. Okey, tengah semayang. Nyamuk jatuh. Dimaaf sebab darah sikit tu dimaaf bagi semayang. Maka semayang sah. Ni, darah sikit, darah nyamuk tadi. Tapi lepas semayang boleh jilat. Hukumnya haram, tak boleh makan. Habis, kalau nyamuk tadi terlekat sekali dekat badan, maka sah semayang, tak sah semayang. Apa hal pula tak sah? Sebab yang dimaaf cuma darah. Bangkai ataupun nyamuk, tak maaf, bagi dia semayang. Bangkai tadi pula jatuh sendiri, terbang-terbang masuk dalam air. Dimaaf bagi air suci. Bangkai tak ada darah mengalir, suci. Tapi kalau darah yang kena ada dekat tangan tadi, celup dalam gayung, air tu semua mutan najis. Tak dimaaf bagi air pula. Faham tak? Kita dah faham banyak kali je bab ni. Dimaaf bagi sembahyang darah, tapi bagi air celup mutan najis habis semua. Tak dimaafkan bangkai jika dekat badan ketika sembahyang.
tak maaf. Bangkai yang nyamuk lah kita kata, semut ke. Tapi kalau masuk air dengan sendiri, maaf bagi air suci. Tadi semayang tak sah, memang semayang tak sah. Bagi air dia maaf. Dia ada, bila sebut dia maaf, dia ada kategori. Dia maaf bagi berobat pun boleh makan najis. Sebab tak ada ubat lain. Tapi kalau yang kita berobat, bubuh dalam poket, obat jadi, tak sah semayang. Sebab apa? Sebab dia dimaafkan bagi makan ataupun bagi berobat aja. Sebab dah tak ada ubat lain, ubat najis je yang boleh sesuai dengan dia, maka makanlah ataupun pakailah najis tu. Tapi nak semayang kena basuh. Kan tadi boleh pakai, boleh dimaafkan bagi berobat, tak dimaafkan bagi semayang. Betul, yang kena tu minyak-minyak najis apa tadi kena air, tak maaf bagi air jadi mutan najis. Bila sebut dimaaf, dia banyak cerita. Bila sebut suci, Allah alam. Kita berhenti dimaaf daripada daki atau tanah jalan raya. Oh, lepas ni cerita berkaitan dengan abu najis yang ada atas roti. Boleh makan? Kalau kalau nak makanlah. Dimaaf daripada daki. Alright. Banyak juga kita dulu. Kita sudah dengan tersebut.